Suara anak yang tak dengar kan? Dia dengar. Cuma suara dia kita tak dengar. Suara dia. Cuba cabut komputer kita. Cabut ni. Speaker. Halo. Cuba Ustaz Hafiz cakap. Baru dengar. Dengar sikit. Cuba sekali lagi. Suara. Speaker ada problem ni. Kan? Speaker ni problem ni. Ya. Ni atas ni tak pasang. Tak nyala ni. Dia ada satu lagi USB dia ni. Mana? Ni dah pasang kan? Tu dah nyala dah. Halo. Cuba. Okey. Cuba cakap. Alhamdulillah. Okey, dengar. Pada sistem kita terlalu rendah, saya agak ada masalah dari segi maklumat. Tidak sampai kepada rakan-rakan kita yang lain. Jadi Adi tolong kongsikan maklumat usrah itu kepada kerana esok tak ada maklumat usrah. Minggu ni sekali saja. Tajuk seperti yang tuan-tuan telah sedia maklum, musafir, hikmah dan adab. Untuk tidak meninggalkan masa, saya persilakan kepada Ustaz Ahmad Hashimi Cik Pah kepada masyukuran maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih pada Ustaz Hafiz dan seluruh ahli surah kita. Seterusnya sahabat-sahabat, anak-anak yang ada di Baitul Ihsan, yang mana kita hari ini kita buat secara hybrid lah, mana ada yang hadir secara fizikal dan bersamanya juga kita buat secara Zoom untuk ahli-ahli usrah kita. Alhamdulillah, pada malam ni kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbincangan kita, sahabat-sahabat sekalian, pada malam ni kita nak kupas sikitlah tajuk berkaitan dengan hikmah atau adab-adab musafir dan hukum berkaitan dengan musafir. Jadi Ustaz kupas setakat mana Ustaz mampulah. Kalau Ustaz rasa tak cukup, nanti Ustaz Hafiz boleh tambah. Ustaz Hafiz dia lagi banyak musafir rasa. Okey, baik sahabat-sahabat usrah, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita ni tak lari daripada musafir. Sama ada musafir dunia ataupun musafir akhirat. Secara umumnya kita memang sedang berada dalam satu perjalanan panjang, menempuh perjalanan dunia nak sampai ke akhirat. Itu secara hakikat. Cuma dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga ada musafir yang lebih khusus, iaitu berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Maka dalam kehidupan dunia ni ada adab-adab yang berkaitan dengan keperluan kita, hajat kita apabila kita perlu bergerak ke satu tempat ke tempat yang lain. Jadi bila kita bergerak dari tempat ke tempat yang lain, maka nama dia musafir. Musafir ni ada hukum musafir yang wajib, ada hukum musafir yang sunat, ada hukum musafir yang haram, ada hukum musafir yang makruh, dan ada hukum musafir yang harus. Maknanya musafir ni ada berlaku. Hukum 5 tu ada berlaku. Musafir yang wajib. Contohnya, apa musafir wajib? Orang pergi haji. Bukankah haji itu wajib? Tak. Jadi itu musafir yang wajib. Lagu-lagu mana pun dia wajib untuk musafir pergi haji bila dia mampu. Kecuali lah kalau dia tak ada kota. Kalau tak ada kota haji, tak cukup syarat. Tapi kalau berasa nak pergi haji, tak naik nama, boleh bagi tahu Ustaz Hafiz. InsyaAllah kita tolong, insyaAllah. Kempen sikit. Itu musafir yang wajib. Kalau musafir yang sunat, kalau orang dah pergi umrah sekali, itu naik wajib. Kali kedua tu dah jadi umrah sunat lah. Dia panggil musafir yang sunat. Atau musafir kita nak pergi ziarah keluarga, hukumnya sunat. Maka musafir itu dipanggil musafir dan yang hukumnya sunat. Musafir yang haram, apa musafir haram? Orang musafir tujuan dia nak buat maksiat.
maka haramlah musafir. Ada suruh hukum. Bali tiket mahal-mahal pergi dengar, nak dengar apa? Nak dengar konsert rock. Ataupun nak buat benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka. Maka hukum musafir di saat itu jadi hukum maksiat. Kemudian yang makruh apabila dia musafir tak ada sebab nak musafir. Saja-saja aku tahu boring buang masa pergi, tak ada tujuan. Lepak begitu, makruh. Baik kita duduk belajar dan sebagainya, isi masa kita kan. Dan musafir yang harus ialah musafir sebab-sebab yang harus, seperti kita nak cari rezeki yang jauh sikit daripada tempat tinggal kita. Boleh je kita cari rezeki keliling dekat-dekat kita, tapi harus bagi kita untuk cari rezeki yang jauh daripada tempat tinggal, sehingga mungkin rezeki di situ lebih baik untuk kita, ada gaji lebih dan sebagainya, sehingga kita belum bermusafir. Maka di saat itu dia jadi harus. Okay? Kalau musafir menuntut ilmu macam kita ni, datang daripada jauh, ada mari daripada China pun ada. Ada mari daripada Kemboja pun ada. Musafir ni, musafir hukum ni apa ni? Musafir untuk menuntut ilmu, musafir yang sunnah. Ini adalah satu perkara yang Nabi SAW puji dan galakkan. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menyusuri satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju syurga. Sebab tu ulama-ulama dulu dia ada kembara mencari ilmu, kembara mencari hadis. Jadi kalau kita nak pergi musafir ni daripada utara nak pergi ke Kuala Lumpur, daripada Kuala Lumpur nak pergi utara kerana majlis ilmu, itu adalah musafir yang sunat. Musafir itu sendiri diberi pahala dah. So kira perjalanan kita dari sudut hukum lain, itu lagilah. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ini musafir ni sebahagian daripada keperluan dalam hidup manusia. Bahkan Nabi Musa alaihissalam juga musafir. Dalam kisah Nabi Musa dengan anak murid dia tu, surah Al-Kahfi, Nabi Musa alaihissalam dia musafir. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maknanya dia musafir. Dan Nabi SAW bersabda, as-safaru qit'atun minal azab yamna'u ahadukum naumahu wa ta'amahu wa syarabah. Seorang daripada kamu menahan diri bila dia musafir, tak tidur, tadi daripada makan, tadi daripada minum. Jadi safar ni sebahagian daripada azab. Ada kesusahan lah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kata musafir ni ada hukum, ada keperluan, ada hikmah. Apa faedah dan manfaat yang kita boleh bila kita bermusafir? Sama ada faedah dunia ataupun faedah akhirat, mesti ada. Pertama, faedah daripada musafir, iaitulah menambahkan ilmu dan pengalaman. Terutamanya menambahkan ilmu syariat. Bukankah waktu kita musafir menuntut ilmu, kita dapat ilmu? Ini faedah besar. Kalau tiba-tiba anak-anak kita yang duduk dekat tempat dia, negeri dia, ada dekat negeri dia tak boleh belajar ilmu agama, betul tak? Nak masuk sekolah agama tak boleh, atau tak ada sekolah agama di tempat negeri dia, dia terpaksa keluar daripada negeri dia mencari tempat untuk menuntut ilmu. Maka faedah pertama dia dapat adalah ilmu itu sendiri, ilmu syariat, manfaat yang dia dapat. Dia dapat pengalaman, sebagaimana Nabi SAW pesan tadi dalam hadis yang kita baca, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua, kita dapat melihat kepada ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta. Bahkan ini antara perintah yang Allah Ta'ala suruh kita buat.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi, lalu mereka ada hati untuk berfikir, mereka akan ada telinga untuk mendengar. Sesungguhnya kalau dia tak nampak juga setelah dia bermusafir, bukanlah mata dia yang buta, tetapi sebenarnya hati dia yang buta. Jadi Allah suruh kita bermusafir untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara faedah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi, tengoklah bagaimana Allah buat dan lakukan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kita pergi ke laut mati, kita tengok, macam ni rupanya ni tempat kaum Nabi Lut diazab. Pergi kepada Mesir, kita tengok, macam ni rupanya bagaimana Allah mengazab Fir'aun. Pergi kepada negeri-negeri yang indah dan cantik. Macam ni keindahan alam ciptaan Allah. Allah Ta'ala suruh kita tengok. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita pun cari mana kat kampung kita ni ada unta. Pasal Allah Ta'ala suruh tengok unta. Tengok-tengok tak jumpa. Beli tiket kapal terbang. Nak pergi tengok unta dekat Mekah. Pergi. Tak contoh. Jadi ini manfaat yang kedua. Melihat ciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah ataupun faedah daripada musafir yang ketiga kan? Yang ketiga ialah melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ada disebabkan ada tempat-tempat ni yang kita tak boleh buat ibadat melainkan dengan musafir. Contohnya ibadat haji lah kita kata tadi. Nak buat ibadat haji kena pergi tempat haji. Kalau tak pergi boleh tak? Saya ustaz dia kata susahlah duk tunggu kota, tak dapat kota haji. Kau tak tahu tu. Kumpul duit tak cukup. Habis tu saya buat haji kat kampung kita. Itu panggil dam haji. Main dam. Main haji. Tahu main dam haji? Tahu? Tak tahu? Dia mau ni budak-budak tak faham dam, main dam haji. Dam haji tolak naik kan? Kau panggil apa? Awak panggil apa? Main haji kan? Saya pun tak tahu macam mana dapat nama haji tu. Pada dam je. Jadi tak boleh kita buat ibadat tu tempat kita, melainkan kena pergi. Bahkan digalakkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yushaddur rihal illa ila thalathati masajid. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak diketatkan ikatan tunggangan kerana nak musafir, melainkan kerana nak pergi kepada 3 tempat, 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Yang ni kita digalakkan musafir kerana ketaatan ini. Tadi musafir nak menuntut ilmu, ni nak musafir sebab nak solat. Semata-mata musafir ni sebab apa? Saya nak pergi solat dekat Masjidil Haram. Boleh. Saya nak pergi mana? Sebab saya nak solat dalam Masjidil Nabawi. Boleh. Ni musafir sebab apa? Sebab saya nak pergi talaqi Quran di Masjid Nabawi. Boleh. Ini disebut sebagai manfaat daripada musafir. Itulah menghasilkan ketaatan dan ibadah yang disyariatkan pada tempat-tempat tertentu. Okey. Termasuk faedah hikmah musafir ialah seorang itu mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihi nusyur. Allah Ta'ala yang kata, famshu fi manakibiha. Berjalanlah kamu di penjuru-penjuru bumi ni. Allah Ta'ala kata, wa kulu mir rizqi. Makanlah dari rezeki-rezeki. Makna kita disyariatkan bermusafir untuk cari rezeki. Boleh. Kita ni contoh tak sekata orang luar.
Ada orang asal daripada kampung, Kelantan, Kedah, Perlis, mari bermusafir nak cari rezeki di bandar-bandar besar. Itu disyariatkan. Termasuk manfaat safar adalah mendapatkan rezeki. Okey. Dan akan Allah Ta'ala sebut nikmat Allah kepada orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Ila fihim rihlatash shita'i was-saif itu sebab mereka ni ada rihlah, berniaga waktu musim panas dan berniaga waktu musim sejuk. Jadi ada disebut dalam Quran perkara berkaitan dengan musafir mencari rezeki. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu beberapa manfaat. Kita pergi pula kepada subtopik yang kedua, iaitulah beberapa adab bagi orang musafir. Yang ini manfaat, yang ni adab. Adab bagi orang musafir ni apa dia? Okay. Oleh kerana macam kita tadi adanya orang musafir kerana ketaatan kepada Allah, pastilah dalam musafir itu ada adab-adab yang menjadikan dia berbeza dengan musafir yang haram. Dan boleh mendapatkan pahala, generate pahala bagi orang yang bermusafir. Okay. Adab bermusafir. Nombor 1. Adab musafir nombor 1. Yang pertama, perbetulkan niat. Macam tadi kalau kita niat benda haram, jadi haramlah musafir kita. Perbetulkan niat kita dalam musafir. Dan mintalah petunjuk dari Allah untuk mentaufikkan kita dalam musafir kita kepada kebaikan. Ni dulu waktu Ustaz pergi jalan dulu, Ustaz pernah pergi dulu di Bosnia. Bosnia ni negara cantik, orang pun cantik. Bila kita pergi tu, memang orang pakat tengok kat kita. Sebab kita ni, dia orang kulit putih, dia suka tengok orang kulit hitam. Kita pula tidaklah hitam mana, sawo matang je kita ni. Nah, kita pula suka tengok orang putih. Tapi dia tengok kita tutup aurat. Kita tengok dia tak tutup aurat. Macam mana? Sudah. Lah sekali Ustaz kata, ya Allah, bantulah aku, janganlah mata aku ni sapa kepada tempat-tempat yang Allah Ta'ala tak suka. Sebab asal kita musafir, tujuan nak ziarah kawan. Tengok tempat sebab kawan terajak, marilah. Kawan tu satu belajar kat universiti dulu. Dia kata, marilah jalan tempat dia. Kita pergi tengoklah. Memang cantik sungguh lah. Negeri dia cantik, air dia bersih. Orang-orang pun baik, orang-orang baik. Tetapi dalam masa yang sama, mereka dulu baru lepas perang. Kemudian Ustaz pergi tengok tempat-tempat kesan perang. Dan dia cerita dulu waktu perang, sebelum berlakunya perang, mereka ni hidup macam tak ada agama. Orang-orang tu kita ambil iktibar. Tapi of course lah bila kita pergi tu, kena istighfar semua kita ni. Nak tunduk ni, ya Allah. Orang comel tak tengok nama rugi pula dia tu. Tapi antara adabnya kita perbetulkan niat. Ya Allah, aku mari sini ni kerana pertama silaturrahim, yang kedua nak tengok apa yang Allah Ta'ala dicipta dan nak ambil pengajaran dari sebuah bangsa yang berlaku perang antara mereka dengan orang kafir. Bagaimana Allah uji mereka disebabkan sebelum daripada tu mereka tidak berpegang dengan agama. Memang zaman tu Ustaz pergi tu, dekat dia kata dulu sebelum berlaku perang, rumah-rumah orang Islam ni minum arak tu, bar ni orang Islam pergi duduk minum arak tu, biasa je dia kata. Waktu lagu tu lah. Tapi Allah uji mereka sehingga akhirnya mereka kembali kepada agama. Lah ni tak tahulah Ustaz pergi tu cerita 20 tahun lepas. Lah ni macam mana tak tahu, lama dah tak pergi. Nanti ada masa kita pergi, Ustaz ajak Ustaz Hafiz sekali. Baik. Adab yang pertama. Adab yang kedua, antara adabnya ialah
an yastashira ahlal khibrati wal uquli wal ma'rifah. Minta pandangan dari orang-orang yang berpengalaman, wa yasta'zinu walidayhi in kana hayyaini aw ahaduhuma. Minta pandangan orang berpengalaman dan minta juga izin daripada ibu bapa. Kalau kedua mereka masih hidup, takut-takut dia memerlukan kita waktu kita nak musafir. Boleh faham? Minta izin dengan mak ayah kita. Mak, ayah, ni ajak nak pergi berjalan sikit ni, nak pergi musafir. Even kalau dia nak menuntut ilmu sekalipun, mak, ayah, boleh tak nak pergi menuntut ilmu? Minta izin. Kalau mak ayah kata, tak payahlah, duduklah kat sini, maka dia menjaga kedua ibu bapa dia lebih utama daripada dia menuntut ilmu. Belajar dekat rumah dia pun. Ada sahabat nak pergi jihad dengan Nabi. Nabi tanya dia, mak ayah hidup lagi? Mak hidup lagi? Ada. Lalu Nabi SAW kata, kembalilah kepada keduanya, berjihadlah pada keduanya. Berarti, buat baik kepada ibu bapa tu lebih besar daripada nak bermusafir, meninggalkan mereka berdua walau apa pun alasan. Okay? Melainkan hak fardu juga. Tiba-tiba naik nama haji. Buat bakti kepada ibu bapa tu wajib. Haji pun wajib. Masa tu kena pergi. Pasal kewajipan itu rukun daripada rukun Islam. Baik, adab yang seterusnya. Yang nombor berapa dah? Nombor 3. Iaitulah mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum musafir. Sebab kita tak tahu apa yang nak berlaku sepanjang perjalanan. Kadang-kadang kita berpindah negeri, rupa-rupanya alasan untuk Allah matikan seseorang itu di negeri tersebut. Betul? Ada orang memang dia tak sangka, dia pergi tu. Kebetulan memang Allah takdir dia perjalanan dia tu supaya dia mati situ. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Satu orang tu dia tak tahu mana tempat dia nak mati. Boleh jadi Allah gerakkan dia untuk musafir tu kerana apa? Kerana Allah mentakdirkan dia akan mati di situ. Nah, dia antara adabnya ialah kita bertaubat sebelum musafir. Okay. Nombor berapa? Nombor 3. Nombor 4 dah. 3 ke 4? 4 dah. Nombor yang seterusnya. Hendaklah dia meninggalkan wasiat. Kalau dia musafir jauh, tapi takut tak balik, tinggalkan wasiat. Wasiat ni maknanya pesanan lah. Ni kalau ayah tak balik, sekian-sekian ni begini. Ni ada sini, ayah ada hutang, gini, tolong ingat. Ni kita wasiat. Supaya apa andai kata berlaku, orang tahu apa keperluan yang kita kena lunaskan. Kalau boleh bertulis, lagi cantik. Mana kita tinggalkan wasiat kita, hutang kita ada sekian-sekian dengan orang, kalau aku mati tolong langsaikan. Ataupun ada hak-hak ni aku tak sempat lagi nak tunaikan. Kalau tiba-tiba berlaku apa-apa, tolong tunaikan hak dia. Ini antara adab dia, sebab kita tak tahu kan. Tapi zaman kita ni oleh kerana terlalu kerak musafir ni. Musafir ni boleh kalau tiap-tiap minggu, start kadang-kadang tiap-tiap minggu balik Kelantan. KL Kelantan. Musafir tiap-tiap minggu. Jadi dia bagi pesanan tu dah macam dah sudah dimaklumi, dah tahu dah pasal dah biasa kan. Kemudian bahkan ini termasuk daripada hak atas semua orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yuridu an yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indah. Tidak menjadi hak seorang muslim kalau dia nak berwasiat dengan sesuatu wasiat, tidaklah dia bermalam 2 malam melainkan dia tulis wasiat dia tu. Kalau ada keperluan kepada tu, dia kena tulis. Antara adab musafir lagi ialah dia mesti bermusafir dengan harta yang halal.
dia mesti bermusafir dengan harta yang halal. Kita cepatkan sikit. Adab yang seterusnya ialah memberitahu kepada orang-orang sekelilingnya bahawa dia nak musafir, supaya mereka dapat menghantarnya pergi, berjabat tangan dengannya, bahkan mendoakan dia. Sebab kita nak orang berdoakan kita, dan kita juga nak doa kepada orang. Jadi antara sunnah waktu kita musafir ialah kita mendoakan doa musafir. Dan orang yang nak ditinggalkan juga sunnah untuk mendoakan bagi orang yang nak musafir. Sunnahnya bagaimana? Siapa ingat? Siapa boleh baca? Orang yang nak musafir, dia ni nak musafir, dia nak tinggalkan ahli keluarga dia. Apa dia doa yang sunat dibaca waktu tu? Apa? Allahumma barik lana. Bismikallahumma ahya wa amu. Doa tidur tu. Nah. Apa dia? Doa dia astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'ahu. La tadhi'u wada'i'uhu. Aku tinggalkan kamu kepada Allah, yakni aku titipkan kamu, aku serahkan kamu kepada Allah yang tidak akan sia-siakan apa yang ditinggalkan untuknya. Tidak akan sia-sia apa yang dititipkan padanya. Faham tak doa tu? Kita nak pergi musafir. Bila kita mau musafir, kita nak tinggal ahli keluarga kita, harta benda kita, rumah kita. Jadi kita berdoa, ya Allah, aku titipkan kamu, aku tinggal ni, aku titipkan, aku serahkan, aku simpan kamu ni kepada Allah. Aku serahkan urusan kamu ni kepada Allah, yang mana kalau Allah jaga, benda tu tak akan hilang. Boleh faham? Itu makna doa. Dan bagi orang yang nak kena tinggal, ahli keluarga, isteri kita, suami dia nak pergi musafir, atau kita ni ayah ke mak, anak kita nak musafir, kita pun doakan kepada dia, astaudi'ullahu dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Aku pula titipkan kamu kepada Allah, pada agama kamu, amanah kamu, dan akhir amalan kamu. Mana aku minta Allah jaga kamu waktu kamu musafir ni. Semoga Allah jaga agama kamu, Allah jaga amanah kamu, dan Allah jaga amalan kamu. Orang yang nak musafir pun kena doa, orang yang nak kena tinggal pun kena doa. Kita, apa dia kita? Bye-bye. Bye. Setakat tu, jumpa lagi. Bye-bye. Habis. Sedangkan adabnya dari sudut-sudut sunnah ada doa. Kalau kita tak ingat ke Arab, semoga Allah jaga agama kamu, amanah kamu, dan amalan-amalan kamu. Maknanya supaya dia musafir tu, agama dia terjaga, amanah dia pun terjaga, dan amalan dia pun terjaga. Orang yang kena tinggal, kita doa semoga Allah jaga. Aku serahkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang ataupun sia-sia barang yang Allah jaga. Jadi itu ada sudut tawakal kita kepada Allah dalam musafir. Yang seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara adab ialah tidak bermusafir sendirian. Terutamanya bagi wanita lah, kena ada mahram. Wanita ni tidak digalakkan atau tidak dibenarkan musafir kecuali dengan mahram. Sebab mahram tu penjaga dia. Baik. Dan kes banyak lah ni. Kadang-kadang orang perempuan dia pergi musafir seorang-seorang di luar negara sampai pergi lancung seorang-seorang, tiba-tiba hilang. Kena buat benda tak elok. Pasal apa? Pasal dia adalah meninggalkan perintah syarak. Allah Ta'ala tak benar. Nabi SAW tak benar.
Okey. Antara adab musafir juga ialah orang yang bermusafir banyakkan berdoa selama dia bermusafir. Waktu dia musafir jangan duk tengok main telefon je. Banyak doa pasal doa orang musafir itu mustajab. Bahkan dia bermula nak musafir itu dah mula dengan doa musafir. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi 'anna bu'da. Allahumma anta sahiba fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Panjang. Yang ni kena rujuk semula Hisnul Muslim ke, kita nak dapat doa-doa ni. Okey. Dan bila dia balik, maka dia kata doa lagu tu juga, dan disebut hujung kali dia kata aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun. Maksudnya kita balik dalam keadaan kita bertaubat, kita menyembah dan kita memuji Allah Tuhan kita. Antara adab musafir lagi. Adab musafir ialah akhlak yang baik. Kita jaga akhlak selama kita bermusafir kerana kita nak bertemu dengan orang. Musafir kita sendiri tu adalah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang mungkin kita kurang lagi dalam adab musafir, tulis nombor berapa, ustaz pun lupa ada nombor berapa ni. Ialah nombor berapa? 7. Ada 9. Iyalah tu. Antara adab yang jarang orang buat ni ialah musafir, antara adab dia ialah menolong orang lain atau berkhidmat kepada orang lain yang bermusafir kepada kita, bersama kita. Berkhidmat kepada orang yang bermusafir bersama kita. Contoh kita pergi haji. Bateri habis. Tak ada bateri. Klik-klik dia tak cah ni. Tak apa. Dengar ada suara Ustaz kan? Antara adab ialah kita berkhidmat. Sebagai contoh, kita pergi haji. Oh, kita kata tak apa, aku bayar, ada duit haji travel. Ni orang lain kena layan aku saja. Tak. Menjadi adab dalam musafir, kita berkhidmat kepada teman-teman yang kita musafir dengannya. Terutama dalam bab haji, ustaz pesan selalu kalau ada orang buat haji dengan ustaz atau umrah, bab ni dipanggil birrul haj, berbakti kepada jemaah haji. Termasuk dalam kebaikan musafir dan kebaikan haji ialah berbakti kepada jemaah haji. Walaupun kita bukan petugas, kita jemaah juga, tapi kita berbakti kepada jemaah haji, kita dapat pahala. Sebab apa tuan-tuan? Pertama, dari sudut umum, tolong-menolong sesama kita. Bahkan, dari sudut sunnahnya, bagaimana para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in, berkata Mujahid bin Jabal rahimahullah, sahibtu bin Umar radhiyallahu anhuma li akhdimahu fakana huwa yakhdimuni. Aku ni berteman dengan Ibnu Umar untuk berkhidmat kepada Ibnu Umar. Tiba-tiba waktu aku musafir, dia khidmat ke aku. Dan berkata Anas radhiyallahu anhu, kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah fi safarin fakana yakhdimuni. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku keluar bermusafir dengan Jarir bin Abdullah, lalu Jarir berkhidmat kepada aku. Maknanya sahabat-sahabat ni saling berlumba nak berkhidmat kepada orang saling musafir. Jadi kita ni kalau ada orang susah, tiba-tiba kita tengok musafir, orang pacik kereta tepi jalan, kita berhenti, kita tanya, awak ada masalah apa? Kalau dia perlu kepada pertolongan, kita tolong dia, kita bantu dia. Berbakti kepada orang yang bermusafir termasuk adab-adab musafir. Ni tak kita tengok orang kemalangan, kita lalu je tengok, tak apalah, orang lain lah tolong ambil kisah bab dia. Aku tak perlu, tak ada kaitan dengan aku. Tak boleh. Itu bukan beradab nama dia. Ni kalau kita tengok orang berhenti tepi jalan, tengok orang susah ke apa. Kadang-kadang dia habis minyak, kadang-kadang tayar dia pancik. Kalau benda yang kita boleh bantu, bantu. Ustaz hari tu berwaktu musafir KL Kelantan, mati. Putus timing bag, timing bag kereta. Bila putus timing bag ni, mak kereta tak boleh bergerak.
Satu family tiba-tiba masa tu duduk termenung tepi jalan. Putus timing bag tu dekat dengan benta raut dekat Pahang. Ustaz nak balik Kuala Lumpur daripada Kelantan. Bayangkan, satu family, anak 5 orang masa tu. Anak 5, isteri, ustaz lagi, orang kata penuh. Nasib baiklah, alhamdulillah masa tu tiba-tiba ada kawan, satu jiran. Dia tengok kereta mati, dia berhenti. Kenapa ni ustaz? Allah hantar dia waktu tersebut. Kita tak ada lama tunggu. Kalau tidak, aku ni nak bawa macam mana anak-anak dengan panah, budak-budak kecil. Kereta memang kena towing. Lah kali tak apa lagi ni dia kata, ustaz ambil lah, saya bawa balik dulu anak-anak ustaz. Ustaz selesaikan urusan kereta. Alhamdulillah ustaz kata. Dia bawa balik semua. Anak-anak 5 orang dengan isteri ustaz. Dia pun ada family. Family ustaz masuk lagi. Penuh kereta dia. Tak apalah tu. Ustaz lah sorang-sorang tinggal uruskan kereta. Sampailah kena tahu dan sebagainya. Esok baru sapa. Tapi itu khidmat. Begitulah adab seorang bermusafir. Jangan dia tak ambil tahu perihal orang. Apa benda berlaku pun. Tak asah, tak kisahlah. Bukan kerja aku. Itu nama dia tidak beradab dalam musafir. Waktu kita pergi contohnya ada trip. Kawan-kawan, ada rehlah, pergi mana-mana. Ada kawan-kawan, angkat barang. Kadang-kadang turun bah ni. Dia turun bawa beg dia je. Duduk sana tunggu. Member ni lah. Duduk akak barang ni. Patah tulang bahu duduk akak barang. Dia duduk senyum-senyum. Happy-happy. Aku dah ambil barang dia je. Barang dia kecil-kecil je. Orang. Ini dia panggil kurang adab safar. Musafir ni, kita saling tolong-tolong. Barang-barang nak kena turun bah ni. Balik kadang-kadang ustaz balik kampung. Barang banyak tanya. Oi tolong ni. Tak okey lah. Ayah je bawa kereta. Ayah pulak je akak barang. Ayah pulak akak anak tidur macam-macam. Panggil-panggil anak. Main-main tolong angkat. Begitulah adab dalam musafir. Okay? Saling tolong-menolong dalam musafir kita. Kemudian, termasuk adab juga, kita dah sebut tadi, memperbanyakkan doa di tengah. Tadi doa di awal perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan juga kita disunatkan. Doa apa tu Ustaz? Apa jua doa yang kita boleh doa. Ini adab dalam musafir. Okay? Termasuk adab musafir yang seterusnya ialah menggunakan masa musafir dengan baik. Mentang-mentang dah tak ada kerja cuti musafir, main telefon sepanjang perjalanan. Tengok WhatsApp, tengok Facebook. Ustaz lah tu ceritanya. Tahu tak Ibnul Qayyim bila dia tulis kitab Zadul Ma'ad tu? Tulis dalam perjalanan dia sampai kitab berjilid-jilid boleh tulis sepanjang perjalanan musafir. Kita baca buku pun tak habis. Bukan tulis buku, baca buku pun tak habis. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini adab musafir. Antara adab. Ustaz baca je ni kan. Kalau ustaz pun lebih kurang jugalah. Tapi nak sebutnya, antara adab musafir ialah kita memanfaatkan waktu. Kalau tak boleh baca kitab tu ulama. Sambil-sambil kita duduk tu, kita bacalah zikir. Subhanallah ke, Alhamdulillah ke, Allahu Akbar ke. Kalau orang hafiz Quran, masa itulah dia mulai murajaah hafalan dia ke. Nah, kita ambil masa musafir tu untuk isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Termasuk adab musafir ialah dalam hadis Nabi SAW supaya sebut kalau habis urusan cepat balik. Kalau habis urusan kita dalam musafir, jangan tangguh lama-lama. Baliklah cepat. Itu antara adab juga. Rupa-rupanya ada adab macam tu ni. Kata Nabi SAW, فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ. Bila dah habis dah keperluan dia, maka segeralah pulang kepada keluarganya. Itu antara adabnya. Sebab tu bila ahli keluarga pula bila balik, maka disunatkan juga bagi tahu. Lah ni orang prank, banyak prank. Balik-balik surprise. Dia kata prank. Sebenarnya sunnah Nabi kata kalau balik bagi tahu. Ni benda yang orang tak tahu. Dia ingat prank tu satu benda yang suka, seronok. Kabar-kabar kena sakit jantung meninggal nanti. Dah, prank ni bukan budaya Islam. Orang kafir duk itu prank. Nabi SAW kata, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqa hatta tastahiddal maghibah wa tamtashitul asy'athah." Kata,
Nabi SAW kata bila orang tu nak balik, makna maklumkan kepada keluarga dia. Maklumkan kepada ahli keluarga dia. Baik, ringkas ceritanya, itu beberapa adab dalam musafir. Kalau musafir kita tu perjalanan yang besar, macam balik haji, disunatkan juga kita buat makan untuk maklumkan masyarakat bahawa kita balik. Buat makan. Kita buat haji, haji ni terbalik. Orang kita buat haji ni, belum pergi haji buat makan. Balik haji dia nak siap-siap, nak apa. Tak takut habis kurma dia buat balik tu kan. Tak cukup kurma dia buat balik. Adalah kawan-kawan dia mari sikit-sikit ziarah. Tapi sebenarnya dari sudut sunnah, kita buat makan ni dipanggil buat makan setelah daripada balik daripada musafir. Setelah daripada musafir. Okey. Wa tusamma hadhihi alwali'ah bin naqi'ah, disebut sebagai an-naqi'ah, di mana Nabi SAW bila dia balik daripada sampai ke Madinah, baginda menyembelih unta ataupun lembu untuk bagi makan orang dan maklumkan kepada sahabat-sahabat bahawa baginda telah pulang. So itu antara sunnah dalam musafir. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sikit lagi. Subtopik yang ketiga pula. Tadi kita mula dengan apa? Hikmah dan manfaat. Yang kedua adab. Yang ketiga hukum hakam. Hukum hakam dalam bab musafir. Bagi orang musafir ada hukum yang istimewa yang tidak ada pada orang biasa. Kerana Allah meringankan bagi orang yang musafir. Yang kita panggil sebagai rukhsah. Okey. Yang pertama, rukhsah bagi orang musafir. Kalau dia tak cukup air ataupun dia ada air tapi keperluan air itu untuk guna dalam musafir. Boleh faham tak? Dia bawa air tapi air itu dia nak guna untuk musafir dia, nak minum ke apa, maka dia dibenarkan tayammum walaupun dalam keadaan ada air tapi air itu ada keperluan untuk dia minum. Diberikan keringanan untuk mereka guna tayammum. Hatta kalau perlu mandi wajib pun. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadakum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Baik. Itu rukhsah yang pertama. Rukhsah yang kedua, bagi orang musafir boleh sapu, ambil wuduk di atas khuf. Kalau dia pakai khuf dalam musafir, dia boleh ambil semayang tu sapu je di atas khuf. Faham sapu di atas khuf? Kita ambil wuduk, ambil basuh air, basuh muka, basuh tangan. Komo, basuh muka, basuh tangan. Sapu kepala, kemudian sapu telinga. Sampai bak basuh kaki, dia pakai stokin. Dia pakai kasut yang ada stokin. Maka dia tak perlu buka stokin dia, ambil air, sapu je. Ni tapak kaki kan, bawah ni kaki dia. Sapu je di atas. Macam tu, sekali sebelah kanan, sekali sebelah kiri, maka dikira sempurna wuduk dia. Dan bagi orang musafir, dia boleh buat benda ni selama 3 hari tanpa buka stokin dia. Hukum 3 hari. Soal dia nak buka ke tidak dalam 3 hari tu terpulang. Tapi dari sudut hukum, dia boleh sapu di atas khuf tanpa buka stokin dia ke, kasut dia ke, perjalanan 3 hari. Dalam 3 hari tu kalau dia masuk tandas, buang air kecil, nak ambil wuduk, tak payah buka kasut. Diberi keringanan. Tak payah buka stokin. Yang penting syarat dia, stokin yang dia pakai itu mesti lebih daripada buku lali. Kemudian, dia pakai itu dalam keadaan berwuduk. Ambil wuduk dulu, siap-siap. Contohnya orang nak pergi umrah lah. Naik flight. Atas kapal terbang, dia kena ambil wuduk. Dia bawa spray. Nak basuh kaki dalam tandas, basuh. So, dia dah pakai stokin. Dia pun ambil wuduk, spray sikit, basuhkan muka, spray lagi, basuhkan tangan, spray lagi, basuh tangan sebelah ni, spray, sapu kepala, sapu telinga, sampai bak kaki, tak payah basuh. Spray tapak tangan, sapu je di atas. Dengan syarat, sebelum dia nak dia pakai stokin tu, dia ambil wuduk, kemudian dia pakai stokin yang tebal sikit, jangan terlalu nipis. Kemudian dia boleh ambil hukum tu dalam musafir. Boleh solat dalam keadaan tersebut. Dan dikira wuduk dia sempurna. Tak perlu solat hormat waktu lagi dah. Maksud solat sempurna. Sebab dia ada wuduk. Boleh faham tak? Okey?
Itu rukhsah yang kedua. Apa dia? Boleh sapu di atas khuf dalam wuduk 3 hari berturut-turut. Tapi kalau dia buka, dia ambil wuduk semula, basuh kaki macam biasa, dia pakai pula stokin dia, dia boleh extend 3 hari lagi. Kemudian extend 3 hari lagi. Kalau dia boleh musafir sampai seminggu, tiap 3 hari dia buka, dia basuh, okey, tak ada masalah. Sepanjang musafir seminggu tu boleh buat macam tu. Boleh faham? Okay? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rukhsah musafir lagi. Of course lah, yang paling masyhur ialah jamak qasar. Jamak qasar. Bab hukum jamak qasar ni, hukum dia lagi luas. Cuma kita mungkin kita ringkaskan sedikit. Jamak qasar ni satu jamak satu hukum, qasar satu hukum. Jamak maksudnya menghimpunkan 2 waktu untuk disalat bersama. Qasar pula maksud dia pendekkan waktu. Jadi qasar ada waktu yang boleh qasar, jamak pun ada waktu yang boleh jamak. Jamak berlaku antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Asar dengan maghrib boleh jamak. Saya nak jamak lah ustaz, apa ni? Solat asar dengan maghrib. Boleh jamak? Tak boleh. Mesti jamak. Zuhur boleh jamak dengan asar, maghrib boleh jamak dengan isyak. Subuh boleh jamak? Tak boleh. 1. Qasar pula diringkaskan daripada 4 kepada 2. Jadi qasar hanya berlaku pada salat 4 rakaat, iaitulah zuhur, asar dan isyak. Maghrib boleh qasar? Tak boleh. Jadi jamak satu hukum, qasar satu hukum. Bila jamak dan qasar satu hukum, jamak ada pula hukum. Jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim, jamak takhir. Bila jamak takdim, maknanya salat asar dalam waktu zuhur. Jamak takhir, salat zuhur dalam waktu asar. Begitu juga jamak takdim, salat isyak dalam waktu maghrib. Salat jamak takhir, salat maghrib dalam waktu isyak. Persoalan. Ramai orang, bila ustaz ni musafir, ramailah kita tengok. Ada orang kadang-kadang dia pening nak salat. Pening mana pening? Bila dia jamak takdim, confirm lah dia salat zuhur dulu, kemudian asar. No issue. Kemudian dia salat maghrib dulu, baru isyak. No issue. Sampai jamak takhir, zuhur dengan asar, kadang-kadang tak ada isu juga. Sebab dua-dua. Orang tu boleh salat niat zuhur, orang boleh salat niat asar. Dua-dua. Sampai bab maghrib. Bab maghrib dengan isyak. Jamak takhir. Dia kata nak salat maghrib dulu ke, nak salat isyak dulu. Ataupun dalam salat zuhur asar. Salat jamak takhir. Nak salat asar dulu ke, nak salat zuhur dulu. Okey. Dari satu hukum, boleh kita dahulukan salat yang tartibnya akhir, kita dahulukan daripada salat sebelumnya dalam jamak takhir atas dasar kita panggil hormat kepada waktu. Berarti jamak takhir kita salat asar dulu baru zuhur, dan salat isyak dulu baru maghrib. Tetapi kalau tanya, di mana boleh ke tidak kalau kita salat maghrib dulu baru isyak jamak takhir? Zuhur dulu baru asar dalam jamak takhir. Boleh ke tak boleh? Maknanya kita jaga tartib dia. Boleh ke tak boleh? Boleh? Tak boleh? Jamak takhir. Jamak takhir, zuhur dengan asar. Dalam waktu asar. Kita nak salat asar dulu ke zuhur dulu? Zuhur dulu baru asar. Boleh. Asar dulu baru zuhur? Boleh juga. Dua-dua boleh. Tapi kalau orang tanya dari sudut afdal dan sunnah, para ulama fiqh dari sudut bahasanya, ibarat dalam kitab dia macam ni. Hukmut tartibu, hukum menjaga tertib, hukumnya wajib dalam jamak takdim dan sunnah dalam jamak takhir. Berarti
menjaga tertib dalam jamak takhir masih lagi ada hukum dia. Apa dia? Hukumnya sunnah. Sunat kita jaga tertib walaupun dalam jamak takhir. Boleh kita jamak kita solat asar dulu, kemudian zuhur. Boleh solat isyak dulu, kemudian maghrib. Tapi termasuk sunnah ialah kita menjaga tertib. Iaitu maghrib dulu baru isyak walaupun dalam jamak takhir. Zuhur dulu baru isyak, zuhur dulu baru asar walaupun dalam jamak takdim. Dalam jamak takhir, sorry. Ini perbahasan fiqh yang kadang-kadang orang kita dia anggap kalau jamak takdim mesti zuhur dulu baru asar. Kalau jamak takhir mesti asar dulu baru zuhur. Sebenarnya ada perbahasan ulama di situ dan afdalnya masih lagi menjaga tertib. Boleh faham? Okey. Ustaz Afif bertajuk besar sangat hari ni. Okay. Boleh berhenti dah kau? Ustaz Afif. Kemudian, rukhsah yang seterusnya. Banyak rukhsah ni kalau Ustaz nak bahas ni. Rukhsah yang seterusnya. Dalam bab jamak qasar tadi. Saya kata, Ustaz, dulu kalau orang musafir ni, patutlah musafir. Sebab naik unta, susah. Dah, musafir pula payah. Kita lah ni dah mudah dah. Sekejap je. Tempat pula ada RNR, selesa, tempat wudu ada. Apakah kita perlu lagi qasar? Boleh tak kita tak nak qasar? Kita rasa kita dapat pahala banyak. Kalau kita solat tu, solat tamam. Allah bagi rukhsah. Tapi kita nak solat tamam. Sebab kita rasa solat tamam tu banyak lagi pahala. Berbanding solat 2 rakaat. Sebab apa? Sebab kita dah selesa. Ada RNR, ada tempat wudu, ada tempat makan, ada... Lagipun kalau kita tak solat pun, kita nak sembang-sembang je. Jadi dia kata, boleh tak kita nak solat tamam? Kita tak nak solat qasar. Apa jawapan dia? Seorang sahabat pernah tanya Nabi SAW. Okay. Di mana Umar radhiyallahu anhu pernah tanya Nabi SAW tentang perkara ini. Dulu kita ni memang payahlah musafir. Sekarang ni dah tak susah. Perlu lagi tak qasar? Kata Nabi SAW, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Allah dah bagi sedekah kat kamu, maka terimalah pemberian Allah itu. Jadi lebih afdal bagi kita untuk solat qasar. Antara 4 rakaat dengan 2 rakaat. 4 rakaat lagi banyak rakaat. Tapi lebih afdal solat 2. Lebih afdal. Pasal apa lebih afdal? Sebab Allah dah bagi sedekah kat kita, kita terima sedekah Allah. Lalu Nabi SAW mencintai untuk kita terima pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih afdal kita salat qasar berbanding tamam waktu kita musafir. Boleh faham? Okey. Pan orang tanya lagi, Ustaz. Sorry, tak sapa lagi perbahasan tu. Sekarang ni mari pula rukhsah yang seterusnya bagi orang yang musafir, hukum yang seterusnya. Bagi orang musafir dibenarkan untuk salat sunat dalam keadaan menaiki kenderaan atau menunggang tunggangan. Naik kuda, tiba-tiba nak salat sunat. Nak salat sunat waktu naik kuda tu. Nak zikir habis dah. Berasa nak salat sunat. Lepas tu dia pun Allahu Akbar sambil naik kuda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siapa waladhdallin amin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Siapa habis? Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Degak macam tu ya atas kuda. Boleh. Tak, kalau kita bawa kereta. Solat sunat ni, jangan solat fardu. Solat fardu kena berhenti. Ni panggil solat sunat. Solat sunat waktu musafir. Tiba-tiba berasa nak solat sunat waktu musafir ni.
Dia saja nak solat sunat sambil-sambil tu dia niat solat Allahu Akbar sambil bawa kereta. Ustaz, kiblat tak tahu mana. Diberi keringanan bagi orang musafir. Kalau nak buat, kalau tak buat tak apalah. Tapi dalam bab solat fardu, Nabi memang berhenti. Nabi tak solat atas kenderaan, Nabi akan berhenti turun solat betul. Sebab tu dalam kes solat fardu, Ustaz, kalau kita naik kereta terbang macam mana pula hukum dia? Naik kapal terbang, oleh kerana pergerakan dia tu memang statik, kita boleh berdiri, kita boleh rokok, boleh begitu, maka dikira dibenarkan macam solat atas kapal. Boleh. Sebab kita bukan menaiki kenderaan yang kita tak boleh sempurna keadaan solat kita. Itu dikira solat yang sempurna. Solat fardu atas kapal terbang, atas tu dibenarkan. Dalam kes solat sunat yang Ustaz sebut tadi, tiba-tiba tengah naik unta kau, naik kuda kau, mau kereta kau, naik motor sekalipun, tiba-tiba nak solat sunat boleh. Hukum dia solat sunat di atas kenderaan. Okey. Kiblat macam mana? Kiblat pun tidak disunatkan. Masa tu keringanan diberi rukhsah untuk kita ikut je rut perjalanan kita tanpa menghadap kiblat. Jangan kiblat kita kena undur belakang, pusing. Alamak, kau makin jauh dah pula aku ni kena solat belakang. Tak. Ikut je. Kalau perjalanan kita tu membelakangi kiblat, kiblat kita ada belakang, kita kena pergi sana. Solat non sunat boleh. Solat sunat. Tapi kalau solat fardu berhenti apa jadah, mayanglah tepi jalan tu Allahu Akbar, beres. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rukhsah lagi bagi orang musafir gugur daripadanya solat Jumaat, tak kena solat Jumaat. Tapi jangan jadi macam GISB pula, memang tak solat Jumaat seumur-seumur. Ya tuan-tuan, saya sebenarnya tadi Ustaz Hafiz duk fikir juga, Bapak usrah kita ni dia maklum ke isu-isu GISB ni? Ustaz Hafiz pernah bentang tak? Sebab Ustaz tengok kadang-kadang masih lagi ada masyarakat ni ada berbelah bagi. Sebahagiannya masih lagi ada yang pro kepada GISB, masih lagi ada sebahagiannya tengok dapatan kajian polis tu dia dah terima. Tapi sebenarnya isu yang lebih besar daripada isu ni ialah bukan masalah perniagaan mereka, tak bayar gaji kepada pekerja, eksploitasi kanak-kanak. Masalah mereka yang lebih besar lagi ialah masalah akidah. Yang ada ta'assub kepada pemimpin yang sampai mereka menjadikan pemimpin mereka tu tempat mereka berdoa, minta hajat, dan sampai ke tahap boleh jadi Tuhan yang kedua bagi mereka. Itu kesyirikan yang besar. Jadi kalau ada waktu nanti sahabat-sahabat usrah bincang dalam bab ni supaya kita clear. Masalah akidah di akhir zaman ni sangat-sangat perlu kita jaga. Kemudian termasuk rukhsah orang musafir, ada 5 minit je lagi tinggal ni, ialah berbuka puasa bukan Ramadan. Boleh tak puasa di siang hari Ramadan. Siang hari Ramadan. Kalau dia puasa juga, Ustaz, kalau dia naik bas, Ustaz, tak makan juga, baik dia puasa. Okey, tak ada masalah. Boleh je untuk berpuasa dalam musafir, dan boleh juga dia berbuka waktu musafir. Ustaz, dia tak lapar, Ustaz, tapi boleh dia buka? Boleh. Kerana musafir itu sudah cukup baginya sebagai rukhsah, walaupun musafir dia tak lapar. Dia sampai, Ustaz, waktu zuhur, Ustaz. Tak sampai maghrib lagi, waktu zuhur dah sampai tepat. Boleh ke dia makan? Baru zuhur. Boleh. Sebab musafir tu sendiri sudah cukup menjadi alasan untuk dia berbuka. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila sampai tempat musafir tu, bab hukum solat ni berapa panjang ni. Tadi Ustaz Hafiz lah bincang nanti. Ustaz Hafiz tak? Ustaz pun tak tahu betul ke tak Ustaz duk bahas malam ni, kau Ustaz ya syok seorang-seorang ni. Tapi mudah-mudahan ada manfaat lah untuk kita semua pada malam ini. Adik-adik kita di Baitul Ihsan juga boleh kongsi tentang 3 benda yang Ustaz share pada malam ni. Pertama, manfaat dan hikmah di sebalik musafir. Yang kedua, adab-adab dan sunnah ketika musafir. Dan yang ketiga, hukum-hukum rukhsah, keringanan yang Allah anugerahkan kepada orang yang musafir. Banyak sebenarnya. Sebab musafir ni satu hukum besar dalam kehidupan kita. Boleh kata setiap orang mesti akan musafir. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa setakat tu dululah Ustaz Hafiz. Panjang dan terlebih masa dah ni.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Hashimi Cipah, Hafizahullah Ta'ala, di atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Hikmah, faedah daripada musafir, adab-adab bermusafir, dan hukum hakam yang berkait dengan bermusafiran memang banyaklah sebenarnya, dan rasanya tidak cukup. Tetapi apa yang kita dengar itu mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberi kebaikan kepada kita bersama, khususnya apabila kita lakukan suatu permusafiran, sama ada yang wajib, yang sunat ataupun yang harus, maka kita terikat dengan hukum-hukum dan juga ada adab yang telah disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Hashimi tadi. Ustaz, kita ada saya ada dua soalan. Yang pertama, pendapat para ulama berkait dengan dalam menentukan kadar yang dianggap sebagai musafir. Dua marhalah itu, kalau di negeri Perak telah dipatuakan 81 km, demikian negeri Selangor dan negeri wilayah Persekutuan. Tetapi adakah bisa ada pandangan-pandangan lain yang melihat kepada uruf sebagai contoh, ataupun had-had kadar-kadar yang lain, dan adakah kita terikat dengan fatwa suatu negeri? Contoh, adakah orang Perak mesti ikut fatwa negeri Perak? Orang Johor mesti ikut fatwa negeri Johor? Ataupun bagaimana pandangan Ustaz? Panjang bab ni. Saafi Panda dia bagi soalan ni. Baik, berkaitan dengan jarak ni. Ini isu yang banyak orang bincang juga. Jarak musafir. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Bila kamu bermusafir, maka tidak ada kesalahan bagi kamu untuk kamu qasarkan salat. Dalam Quran dan hadis hanya disebut bila kamu musafir, tanpa diletakkan guideline berapa jarak musafir. Sehingga dalam bab ni ulama berselisih pendapat dengan pendapat yang banyak. Ada yang melihat kepada jarak, maknanya kena musafir kerana dulu musafir ni jarak tu agak satu kepayahan bagi dia. Ada yang melihat kepada masa. Kalau musafir tu sehari semalam, sudah dikira kepada safar. Ada melihat kepada uruf. Uruf ni maksud dia keadaan dia sendiri. Mana kalau dia tu uruf masyarakat, kebiasaannya orang panggil musafir, maka dia dianggap musafir. So kalau dia dianggap musafir dari segi uruf, maka jarak tu tidak lagi memberi faktor yang besar kepada dia. Jadi sebagai contoh, kalau ambil jarak 80, orang ni tiap-tiap hari berulang daripada ulang alik, daripada tempat rumah dia, pergi kerja, patah balik, mesti setiap hari lebih daripada 80. Apakah setiap hari dia dianggap musafir? Padahal mungkin dia ambil masa, kalau 80 ni, bawa kereta, kurang sejam dah sampai dah. Contoh, kalau kita nak terikat sangat dengan jarak tu. Kalau nak terikat dengan masa, itu agak lebih luas kerana perjalanan sehari semalam tu ada yang mengambil sudut tu. Tapi kalau kata perjalanan, kalau nak kata sehari semalam, yang jauh-jauh lah ni memang tak sampai. Negeri Mekah pun 8 jam je. Kan? So ada lagi satu indikator yang ulama bahas, bincang, iaitulah tentang uruf. Uruf ni ialah melihat kepada situasi, keadaan orang tu. Kalau dia ni musafir, tak cukup, walaupun tak cukup jarak, contohnya, seorang masuk hutan. Masuk hutan, perjalanan masuk hutan ni dengan bawa bekal dan sebagainya. Mungkin dia masuk 50 km dalam hutan tu sudah dikira macam jauh dah. Dan dikira bawa bekal habis, padahal dia baru jalan 20 km dalam hutan. Masuk dalam hutan. Dan dia balik mungkin tepat 3 hari. Tapi duduk dalam jarak 50 km. Apakah dia dikira musafir? Dari sudut uruf, dikira musafir. Jadi, pandangan yang ketiga ni, agak lebih kuat melihat kepada situasi. Uruf.
Dan kita juga menerima fatwa-fatwa negeri ini, boleh juga kita nak ambil pandangan kerana sudah ada fatwa, kita boleh ambil pandangan bahawa 80 itu jarak yang dibenarkan untuk qasar. Tapi dalam masa yang sama kita meraihkan juga pandangan uruf ni. Sebab melihat kepada situasi, keadaan. Walaupun jarak tak sampai, tapi keadaan kita bawa beg, kepayahan dan sebagainya, masuk dalam mutar musafir, maka dia anggap sebagai musafir. Boleh faham? Okay? Ataupun dia memang kesusahan dalam situasi dia nak pergi ke mana-mana tu payah, musafir, bawa barang, bawa bekal, bawa beg, bawa baju, dia anggap sebagai musafir. Jadi uruf itu juga diraikan. So bila kalau Ustaz Hafiz tanya mana sudut tu yang nak pakai, kita terikat dengan fatwa. Of course fatwa ni bagi orang-orang yang orang awam, orang yang kebiasaannya dia hanya menerima fatwa tu, boleh mengamalkan berdasarkan fatwa, itu jalan yang paling mudah. Tapi kalau orang tu dia tahu menilai uruf bagaimana keadaannya sehingga seorang itu boleh dilihat sebagai musafir, kerana jarak dan indikator musafir itu tak ada dalam nas, tak ada. Ijtihad ulama yang menentukan. Jadi kata Syekhul Islam, benda yang Allah Ta'ala tidak naskan jarak ataupun benda-benda yang tidak ada ta'yin jelas, maka dia kembali kepada kebiasaan dan uruf manusia. Jadi uruf ni makna kebiasaan. Kalau orang kata contohnya dia balik, jom kita balik kampung, kita musafir, jom kita musafir balik kampung. Ataupun jom kita pergi jalan-jalan. Istilah-istilah tu menunjukkan bahawa dia musafir, jalan-jalan, musafir. Ataupun sekiranya dia kata sekadar nak pergi tengok jalan-jalan juga dia sebut, tapi mari kita pergi ambil angin tu dan sebagainya. Istilah-istilah tu kadang-kadang dari sudut pandangan ulama menunjukkan bahawa ada uruf. Tapi kalau kita tak reti nak beza, tak tahu nak menilai uruf ni bagaimana, maka sebagai orang awam, fatwa itu memandu dia dan memberi kebaikan kepada dia. Dia boleh gunakan guideline jarak itu sebagai satu kemudahan dan satu asas untuk dia jamak dan qasar. Okey, itu pada pandangan ustaz lah. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Soalan yang terakhir Ustaz. Proses 10.33. Adakah bagi anak-anak yang sudah berumah tangga, adakah dituntut untuk meminta keizinan ibu bapa apabila dia nak bermusafir? Apakah anak-anak yang sudah berumah tangga, maknanya dia tidak lagi dalam tanggungan ibu bapa, apakah dia juga dimintakan perlu minta izin kepada ibu bapa? Bagi seorang isteri yang sudah berkeluarga, pasti dia ni dengan keizinan suami dia lah. Dia tak perlu minta ibu bapa dia lah. Tapi bagi seorang lelaki yang mana ada keperluan ibu bapa dia perlu kepada dia, dia mintalah izin. Masa dia adalah penjaga kepada kedua ibu bapa dia. Walaupun dia sudah berkahwin, ibu bapa dia berhajat kepada dia, maka dia masih lagi perlu tanya kepada kedua ibu bapa dia apakah dia boleh untuk meninggalkan. Takut-takut dia sangat diperlukan pada saat itu dan tak ada orang lain yang boleh jaga ibu bapa dia melainkan dia. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada ceramah kita, kepada Ustaz Ahmad Hashimi Cik Fah, hafizahullah taala, di atas perkongsian ilmu tadi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dan faedah daripada apa yang dikongsikan itu tadi. Sebenarnya kita punya penaja Datuk Nurila dan juga Datuk Ramli sedang bermusafir dan dalam perjalanan balik. Masya Allah, Masya Allah. Berita yang kurang Datuk Ramli sedang sakit, tak sedar tadi, dan sekarang dalam perjalanan dalam flight. Jadi kita minta ceramah kita doakan, kita sekali aminkan supaya diberikan kesembuhan kepada Datuk Ramli Musa, dan kita tangguhkan dengan doa dan juga tasbih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, orang-orang yang sakit di kalangan kami sembuhkanlah. Orang-orang yang memerlukan di kalangan kami bantulah. Orang-orang yang jahil di kalangan kami ajarkanlah kepadanya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Hidayahkanlah kami, taufikkanlah kami kepada kebaikan dan ketaatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, salah seorang dari sahabat kami yang sedang bermusafir, diuji dan sedang dalam ujian, ya Allah, kesakitan dan kesehatannya. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan limpah kurnia-Mu, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Engkaulah yang memberikan kesakitan dan Engkaulah jua yang maha menyembuhkan. Engkaulah yang jua yang memberikan manfaat dan Engkaulah jua yang mengangkat mudarat. Ya Allah, tiada Tuhan yang kami memohon kepadanya melainkan Engkau. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada Tuhan yang kami mohon kepadanya doa melainkan Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah Datuk Ramli, ya Allah. Sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami dan sembuhkanlah orang-orang yang bersama dengan kami dalam usrah kami ini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana surif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.